Mari kenali Muaz bin Jabal. Siapakah Muaz bin Jabal? Biodata, nama Muaz bin Jabal, kunyah Abu Abdurrahman, nama ibu Hindun binti Sahlu, keturunan Abu Salamah daripada golongan Ansar, wafat di Syam pada tahun 18 pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada usia 33 tahun. Pengenalan. Muaz bin Jabal dilahirkan di Madinah. Beliau mempunyai ciri-ciri keistimewaan sebagai seorang yang sangat pintar, mempunyai penampilan sebagai seorang yang perkasa dan berhemah tinggi. Allah menurunkan kepada beliau kepitahan bercakap, mempunyai rupa paras dan tutur kata yang indah. Rasulullah menyebut Muaz sebagai sahabat yang paling mengerti mana halal dan haram disebabkan pemahamannya dalam ilmu fiqh. Apakah kelebihan Muaz bin Jabal? Muaz terkenal sebagai cendekiawan dengan wawasannya yang luas dan pemahaman yang mendalam dalam ilmu fiqh. Muaz juga merupakan duta besar Islam yang pertama kali dikirim Rasulullah. Terdapat hadis baginda mengenai kelebihan Muaz, iaitu orang yang paling mengetahui halal dan haram di kalangan umatku adalah Muaz bin Jabal. Muaz juga seorang yang banyak memberi sumbangan terhadap Islam. Antaranya ialah beliau menyertai peperangan dalam menyebarkan dakwah. Beliau juga memperkasakan tauhid kepada Allah. Selain itu, beliau merupakan pengasas kepada gagasan ilmu di Syam dan Yaman. Dan akhir sekali, beliau menjadi duta Islam ke Yaman. Seperti yang kita tahu, Muaz bin Jabal banyak memberi semangat dari segi ilmu. Beliau merupakan hafiz Al-Quran dan perawi hadis. Beliau juga paling arif berkaitan halal dan haram serta menjadi qadi dan musyrik kepada penduduk Yaman. Jasa dan perjuangan Muaz bin Jabal. Pada peringkat awalnya, Muaz bin Jabal dilantik sebagai pegawai Baitul Mal dalam menjalankan kerja-kerja membahagikan zakat dan barang keperluan asas di Madinah. Selepas itu, Umar melantik beliau sebagai pasukan bantuan untuk membantu tentera Islam dalam siri peperangan Islam Rom Bizantin. Kemudian, akibat jangkitan wabak taun, beliau wafat selepas menggantikan Abu Ubaidah Al-Jarrah yang juga meninggal dunia akibat wabak taun. Ketika itu, tentera Islam sedang berkhemah di sekitar Awamas. Selepas itu, jawatannya disandang oleh Amru Al-Ash. Kisah keadaan Muaz bin Jabal sesaat sebelum menemui ajalnya. Sesungguhnya ketika akan meninggal dunia, Muaz menangis. Kawannya lantas bertanya kepadanya, "Apa yang membuat engkau menangis, wahai Muaz?" "Aku tidak takut sakitnya sakaratul maut, tetapi apa yang aku tangisi adalah diriku yang tidak bisa lagi berjihad fisabilillah dan berpisah dengan orang-orang yang dikasihi," jawab Muaz. Dari kisah ini, kita dapat tahu bahawa Muaz bin Jabal mempunyai sifat jihad yang sangat tinggi. Kisah Muaz bin Jabal. Muaz sering menjadi imam di kampung halamannya. Setiap kali beliau menjadi imam, beliau akan membaca surah yang panjang sehingga akan memberi beban kepada sahabat-sahabat yang menjadi makmum. Satu ketika, seorang sahabat mengadu kepada Nabi tentang perbuatan Muaz tersebut. Selepas mendengar adu itu, Nabi memanggil Muaz. Nabi bertanya kepada Muaz, "Adakah betul apa yang dikatakan oleh sahabatmu ini?" Muaz menjawab, "Betul ya Rasulullah." Lalu Nabi menasihati Muaz, "Apakah kamu ingin melakukan fitnah kepada agamamu sendiri? Islam tidak pernah membebankan penganutnya. Islam agama yang mudah dan menyenangkan. Janganlah kamu membebankan jemaah kamu kerana mereka juga ada pekerjaan untuk mencari rezeki masing-masing." Selepas sahaja Muaz dinasihati oleh Nabi dengan rasa marah, Muaz berkata kepada sahabat yang mengadu kepada Nabi itu, "Apakah sumbangan kamu kepada Islam?" Sahabat yang mendengar pernyataan Muaz itu tertunduk malu. Dia sedar dirinya tidak sehebat Muaz bin Jabal. Ketika satu peperangan telah berlaku, sahabat yang mengadu kepada Nabi tentang Muaz ini telah mati syahid. Nabi telah mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang mati dalam peperangan lalu memanggil Muaz. Nabi berkata kepada Muaz sambil menunjuk ke arah seorang sahabat yang mati syahid, "Wahai Muaz, inilah pemuda yang dulu kamu pernah memperkecilkannya kerana tidak memberi apa-apa sumbangan kepada Islam. Tapi hari ini dia telah bersama dengan para syuhada, yang lain kerana dia mengorbankan nyawanya untuk Islam." Muaz terdiam sambil menyesal perbuatannya dahulu.
malam hari, mereka secara rahsia menyembunyikan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik Madinah. Antara berhala yang terlibat adalah milik Amr bin al-Jamuh, seorang lelaki tua yang memimpin kaumnya Bani Salamah dari enggan memeluk agama Allah SWT. Maka Muaz bersama anak-anak Amr yang telah memeluk Islam menjadi sehelah untuk mencabut berhala manas daripada hati Amr bin al-Jamuh. Mereka mengambil berhala tersebut di tengah malam dan diletakkan di tempat pembuangan sampah. Keesokannya, Amru mencari berhala tersebut dan menjumpainya. Kemudian dimandikan dan dipakaikan dengan pakaian baru. Kemudian, malam keesokannya hilang lagi serta bersilih ganti perkara tersebut. Saban hari, perkara ini berulang. Kisah nakal anak muda yang membawa kepada hidayah Allah SWT. Apabila orang tua itu telah penat kerana berhalanya kerap kali hilang setiap malam, akhirnya beliau berkata kepada berhalanya, "Wahai Manat, andainya engkau ini ada kebaikan padamu, kamu lawanlah sendiri penjahat-penjahat yang berbuat jahat padamu. Aku tidak tahu siapa yang berbuat jahat padamu sedangkan engkau dapat melihat mereka." Amr bin Jamuh meletakkan pedangnya kepada Manat untuk dibiarkan berhalanya berlawan sendiri. Pada malamnya sesudah orang tua itu nyenyak tidur, anak-anaknya bersama Muaz bin Jabal mengangkut berhala tersebut dan pada malam itu mereka menemui bangkai anjing. Lalu mereka meletakkan Manat biar berpelukan dengan anjing serta diikat dan diselit pedang Amr di situ. Kemudian dicampakkan ke tempat pembuangan sampah. Maka keesokan harinya, Amr yang sudah mula hilang keyakinannya kepada berhala dan didapati berhalanya tetap hilang. Dicari berhala tersebut dan ditemui di dalam lubang tempat pembuangan sampah dalam keadaan berpelukan dengan anjing. Maka ketika itu, dia tidak lagi mengambil Manat, tetapi telah mengungkapkan satu syair. Katanya, "Demi Allah, kalaulah engkau Tuhan, engkau tidak akan berpelukan dengan anjing dalam lubang." Akhirnya, beliau memeluk agama Allah SWT berkat kenakalan dan kecerdikan anak-anaknya. Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Surah An-Nisa ayat 103. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 205. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah solat dan kemuncaknya adalah berjihad. Riwayat Al-Tirmizi 2616. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Wahai anakku, jika kamu menunaikan solat, maka tunaikanlah solat selamat tinggal. Jangan kamu sekali-kali menyangka bahawa kamu akan kembali menunaikan solat. Ketahuilah, duhai anakku, sebenarnya seorang mukmin mati antara dua kebaikan, iaitu kebaikan yang terdahulu dan kebaikan yang terakhir." Kitab Hilyah Al-Awliya 1/233. Disediakan oleh Akram, Naili, Aisyah. Aizat. Sekian daripada kami. Terima kasih.